Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mungkin ramai sudah tonton interview yang dibagi oleh Sirul Azhar Omar dengan Al Jazeera. Interview tu 25 minit dan banyak tidak dijawab di dalam interview tersebut. Peguam Sirul dan juga Ketua Polis Negara IGP telah komen tentang video tu dan mereka kata banyak yang tak tepat, tak betul. Ringkas cerita banyak bohong lah di dalam interview tersebut. Interview tersebut tujuan dia ialah untuk mendesak atau memohon kerajaan Australia tidak menghantar Sirul balik ke Malaysia. Dan dalam keadaan sekarang memang kerajaan Australia tidak akan deport ataupun hantar Sirul balik ke Malaysia oleh kerana ada hukuman gantung, hukum bunuh terhadap Sirul. Dan oleh kerana Australia tidak setuju dengan hukum bunuh, maka Sirul tidak akan dihantar balik dan akan dibenar duduk di Australia. Tapi sekiranya hukum bunuh atau hukuman gantung tu dikurangkan kepada penjara seumur hidup, maka kerajaan Australia tidak ada sebab kerana tak mau hantar Sirul balik. Because Sirul is going to be in life imprisonment dan bukan death sentence. So sekarang ni Sirul tak mohon pengampunan, iaitu bukan pengampunan penuh, pengampunan dari hukum gantung diturunkan ke hukum penjara seumur hidup. So maknanya sekarang kalau nak buat pun kena usaha kerajaan Malaysia. Mana kerajaan Malaysia kena ambil inisiatif untuk mengampunkan Sirul dan tukar hukuman gantung kepada penjara seumur hidup. Maka barulah Sirul boleh dibawa balik. Tapi dalam interview tersebut nampak sangat yang interview tu hanya untuk nak build up a case lah. Bahawasanya dia ni mangsa, dia ni kambing hitam, dia ni diguna dan dia sebagai polis biasa dan arahan datang dari atas, iaitu bos dia. Bos dia bermaknanya Inspektor Azilah. Dia ni sarjan. So maknanya apa dia diarah perlu dibuat. Dalam tentera, dalam polis, dalam apa-apa sekali badan, boleh dikatakan intelligence dan sebagainya, security dan intelligence, mereka ikut arahan. Kalau kata tembak, tembak. Kalau kata bunuh, bunuh. Dia orang tak boleh, tak dibenar. Tanya sebab apa saya kena bunuh orang ni atau tembak orang ni dan sebagainya. So he's just carrying out orders. Dia tak tahu sebab apa dia diarah suruh bunuh Altan Tuya. Tapi dia kata dia tidak membunuh Altan Tuya. Dia hanya tangkap, kidnap Altan Tuya. Dan selepas tu dia tak tahu apa berlaku dan siapa yang membunuh Altan Tuya atau siapa yang mengarah Altan Tuya dibunuh. So lepas dia kidnap ataupun tangkap Altan Tuya tu, dia serah ke siapa? Mesti dia masuk lock-up ke, dia serah ke orang lain ke. Jadi tak jawab tu semua. Too many boleh dikatakan holes in his story, lubang dalam cerita dia. Yang saya tahu dan ini yang saya sendiri telah siasat, misalan tahun 2010, 13 tahun dulu, P.I. Bala yang dah mati dah. P.I. Bala ni yang ditugaskan untuk ikut Altan Tuya, maknanya follow Altan Tuya dan report apa yang dia buat semasa dalam Malaysia. So mengikut P.I. Bala, apabila dia datang ke London tahun 2010, saya jumpa dia. Dia ceritalah apa yang sebenar berlaku on his side lah. Dan saya juga jumpa di London peguam Razak Baginda, orang India lah. Dan peguam Razak Baginda peringkat awal, tapi kemudian ditukar ke peguam lain. Keluarga Razak Baginda minta tukar lawyer baru. Tapi lawyer yang peringkat awal, the first case, masa tu lawyer India tu, saya jumpa dia.
di rumah dia juga di Kuala Lumpur actually. Bila saya jumpa dia di rumah dia di Kuala Lumpur bersama PI Bala together dan bersama 2 lawyer lain. So ada kesemuanya ada 3 lawyer termasuk ni PI Bala dan Siva Rasa. Siva Rasa tu pemimpin PKR. Dia pun ada sekali. In fact, yang saya kenal dia orang ni semua oleh kerana Siva Rasa. Siva Rasa introduce me to the 2 lawyers, to Bala. Jadi lama kita bincang, satu malam kita bincang apa yang berlaku di dalam kes ni. So cerita tentang bagaimana PI Bala terlibat, bagaimana Sirul dan Azila terlibat. Ini telah didedahkan oleh PI Bala, dan PI Bala ditangkap dan diriman 2 minggu selepas kes ni, dan dia telah membuat pendedahan dan sebagainya. So anyway, lawyer, ada 2 lawyer di belakang termasuk Siva Rasa, pemimpin PKR juga terlibat di dalam arrange mengatur supaya PI Bala ni buat press conference dan mendedahkan apa yang sebenar berlaku. So mengikut 2 lawyer yang saya jumpa bersama Bala dan juga lawyer yang ketiga yang saya jumpa di London, itu lawyer yang 2 lawyer ni, lawyer PI Bala yang saya jumpa London tu lawyer Razak Baginda. So dia bercerita the man crucial to this whole thing, iaitu orang utama dalam ni ialah polis, iaitu DSP Musa Safri. DSP Musa Safri ni ialah orang yang Razak Baginda kontak. Dan Razak Baginda kontak DSP Musa Safri ni oleh kerana PI Bala telefon Razak Baginda. PI Bala kontak Razak Baginda, kata Altantuya tu, yang perempuan Mongolia tu, ada depan rumah dia. Depan rumah Razak Baginda. Dan dia duduk menjerit, duduk goncang gate dan sebagainya. Razak Baginda panik. Oleh kerana isteri Razak Baginda, dia seorang magistrate, seorang boleh katakan hakim lah. Jadi this magistrate on the way back dari Kota Baru. Dia dalam perjalanan balik dari Kota Baru. Jadi tak lama lagi sampai di rumah. Jadi kalau nampak ni Altantuya duduk menjerit, duduk goncang gate, kecoh kantor dia. So dia telefon Musa Safri, dia panik, dia kata, I ada masalah ni, ada perempuan Mongolia ni duduk menjerit depan rumah aku ni dan sebagainya. Boleh tak you arrange polis ambil dia? So Musa Safri kontak ni inspektor ini Azila, dan inspektor Azila bawa 2 pegawai polis bersama dia, 3 orang semua, seorang perempuan dan seorang lagi ni Sirul dan one more. Dan dia katakan perempuan tu is girlfriend kepada Azila's girlfriend, pegawai polis. So 3 orang pergi rumah Razak, tangkap perempuan Mongolia ni, Altantuya, dan lepas tu dia gaib. And kereta tu, nombor kereta tu telah diambil oleh kawan Altantuya. Rupanya kawan Altantuya pun ada situ, tapi dia duduk jauh. Yang pergi goncang gate dan menjerit is Altantuya seorang. Seorang lagi tu menjorok. Dan apabila kereta tu mari, dia ambil nombor kereta, registration kereta tersebut. So apabila dia buat polis report pula, dia kata Altantuya ni sudah hilang. Sudah 24 jam hilang. Last yang dia nampak is Altantuya di depan rumah Razak, dan kereta bernombor sekian-sekian datang ambil dia. Dan semenjak tu 24 jam sudah hilang. Itu yang mereka dapat kesan kereta tadi. Dan dapat tahu siapa. Akhirnya cerita keluar actually 3 orang. Azila, Sirul dengan girlfriend Azila tu, pegawai polis ataupun constable ke apa pangkat pun I tak tahu. So dia orang yang bawa lari. Last scene was these 3 people. Itu yang dapat kesan, dapat tangkap dan sebagainya. Tapi the most important thing is Bala ditugaskan ikut Altantuya. So dia ikutlah sampai ke hotel. Even masa di hotel tu,
dia duduk di luar bilik, and then ada sekali tu dia masuk dalam bilik, duduk dalam bilik bersama Altantuya dan sebagainya. His job is to trail ataupun track dan make sure ni Altantuya ni tak buat sesuatu yang boleh mungkin merosakkan keadaan. So until the last day, Bala tu ikut sampai rumah Razak. Apabila dia telefon Razak, kata aku ada depan rumah kau dan Altantuya ni ada sini. Razak contact Musa. Musa pula arrange 3 orang polis, termasuk yang Sirul yang buat interview dengan Al Jazeera 2 hari baru ni. Next day, Razak pergi ke pejabat Najib. Next day, Razak pergi pejabat Najib, terserempak dengan Musa. So, Musa kata, okay, don't worry. Masalah you dah selesai dah. Everything over. Dia tidak akan kacau awak lagi. So, Razak tanya, you buat apa? Tangkap ke? Masuk lokap ke? You deport dia ke? Tendang keluar ke? Dari negara ke? He said, don't worry. Everything over, everything selesai. Tak ada masalah. Itu je yang dia cakap. Until kemudian, apabila polis report dibuat oleh kawan Altantuya tadi, and maknanya polis siasat dapati yang dia 3 orang ni, dan mereka cari Razak. Itu yang Razak panik. Dia pula panggil lawyer yang India ni yang saya jumpa dekat London. So dia pula cerita yang actually dia tak tahu, yang dia contact Musa. Dia tak tahu siapa is, Azila, Sirul. Dia tak pernah jumpa. Dia tak kenal. He never had any communication or contact. Dia contact Musa. Musa yang arrange 3 orang polis ni. So, bila dia kena tangkap, baru dia dapat tahu yang apabila Musa kata, your problem solved, don't worry. Rupanya, Altantuya dibunuh. Dia pun terkejut because bukan itu dia yang arah. So, it became a big issue. So, lawyer India ni yang jumpa saya di London ceritalah semua ni. Sebab dia lawyer Razak. Peringkat permulaan. Kemudian Razak punya family tukar lawyer baru. So, he told the story. What happened from the day Razak contact dia apabila polis duduk siasat pembunuhan dan sebagainya. And then, dia orang tukar lawyer baru. Dia tak terlibat lah lepas tu. And then, isu Musa ni pun, Razak next day kebetulan pergi pejabat Najib ni untuk discuss benda lain. And Musa sebut, oh by the way kebetulan. So dia bukan pergi nak tanya kes tu actually. Tapi dah terserempak Musa cerita. Yang penting tu apabila tahun 2010 P.I. Bala datang London. 2 minggu. Saya jumpa dia, saya turun dari Manchester, jumpa dia kat London dan dia nak tempat tinggal. Saya arrange lah apartment di London untuk dia. Dan dia mari dengan 2 lawyer. Dia kata dia nak pergi ke Paris, dipanggil oleh polis Perancis untuk beri kenyataan berkait dengan kes ni. So, dia kata he needs funding dan sebagainya. So, saya arrange bukan saja apartment di London 2 minggu. Saya arrange also duit untuk tiket. Tiket dia nak pergi ke Paris dan duduk di Paris dan sebagainya. Dan dia juga beritahu, dia ni ada di India. Dia boleh dikatakan menjorok di India dengan whole family. So, dia tak ada duit. Sebab dia ni rakyat Malaysia, anak dia ni bukan lokal, maka dia orang tak boleh pergi sekolah lokal, dia kena pergi sekolah international school as foreigners. And also dia nak sewa rumah sebab keadaan dia sekarang ni, tempat dia duduk tak sesuai, jauh dari sekolah. So dia nak duduk, nak sewa rumah dekat sikit dengan sekolah. And dia perlu kereta, motorcar. So, I contact lah seorang millionaire, toke lah ni. And saya kata, tolonglah bantu ni P.I. Bala. Dia tak ada duit. Nombor 1, kos dia duduk dekat India tu, tak ada orang bayar. Nobody's paying for his cost. So, dia dah panik lah. Dia dah lari pergi India. Tengok-tengok financer tu, tak ada dah. No financer. And dia nak sewa rumah, nak beli kereta. And then international school ni, fees tinggi.
Even di Malaysia pun, so dia tak boleh pergi local school. So all this going to cost him berapa? So arrange lah few $100,000, termasuk monthly berapa ribu kena bagi dia tiap-tiap bulan. Ini lawyer yang beritahu saya minta tolong. Saya pun serta-merta contact yang toke Cina ni, millionaire ni, and we arrange the financing for him duduk dekat India. So he got the money lah untuk nak beli kereta, nak bayar deposit rumah kena bayar setahun in advance, and international school fees dia gedebuk-gedebak. A lot of money. So that was arranged, dan Bala pergi ke Paris tu, 3-4 hari pergi Paris dengan lawyer, dan dia buat kenyataan kepada polis Perancis, French police. Dan saya dapat dia punya salinan statement dia tu. And salinan statement tu saya dapat dari polis Perancis melalui Interpol. I got through Interpol. Tapi unofficial lah, sebab saya ada perempuan seorang lah di Paris tu. Quite a nice girl di Paris. Boyfriend dia kerja Interpol. So melalui personal contact lah, personal connection. So saya pergi jumpa dia. Tapi saya jumpa dia dengan bini saya lah, bukan seorang ya. Saya pergi jumpa dia dan saya dapatkan dokumen dari dia, dan dia pun contact Interpol untuk mendapatkan the full details. Dan laporan ni yang saya dapat dari mereka yang confirm oleh Interpol, saya hantar kepada Bukit Aman. I sent to Bukit Aman. Dan semasa tu, bila benda ni semua berlaku ni lah, 206 ni, yang kes pembunuhan ni, Musa Hassan was IGP. Ketua Polis Negara was Musa Hassan. Dan bila saya pergi Paris tu, mendapatkan dokumen dan maklumat, Musa Hassan still IGP. Jadi saya hantar kepada Bukit Aman. Dan saya boleh sebut juga pengarah Special Branch semasa tu. Pengarah Special Branch, saya serah ke dia. So, maknanya Musa Hassan pun tahu cerita ni, dan pengarah Special Branch semasa tu juga tahu cerita ni. I send in the report. So, maknanya French Police punya laporan, dia ambil statement PI Bala, tetapi pandangan ataupun pendapat French Police ialah Bala ni bohong. Bala is not telling the truth. French Police siasat kenyataan Bala tu. Dan dapati apa yang Bala cakap tu banyak not true. Isu tentang perjumpaan di Paris, isu tentang Najib dan Razak, itu terlibat sekali dengan employ ataupun mengupah Altantuya. Because dia kata, first of all, ini French Police punya tu. Because French Police lepas tu pun ambil kenyataan dari syarikat yang bekal submarine. They got the statement from those involved, dan yang didapati negotiation untuk submarine tu berlaku di Kuala Lumpur, bukan di Paris. No negotiation in Paris. The negotiation was in Kuala Lumpur. So that's one thing yang diorang reject lah. Statement tu bohong. So another check, Razak Baginda dan Najib Tun Razak tak pernah masuk Paris dalam masa yang tersebut, iaitu dalam masa negotiation untuk submarine. It was all done in KL, not in Paris ataupun France. And Razak dan Najib tak datang ke Paris dalam masa tu, during that period. And then yang dia kata ni, Altantuya is interpreter lah konon. Cerita dia, Altantuya minta 500,000 commission. 500,000 US dollars. Kononnya lah. Sebagai dia punya commission. Tapi the 500,000 US tu, $500,000 US tu, yang dikatakan commission oleh kerana Altantuya menjadi interpreter. But the thing is, tak ada orang seorang dalam syarikat submarine pernah jumpa Altantuya. Nobody has ever met her. Not once. Walau di Paris ke, di Kuala Lumpur ke, tak apa. So, bermaknanya, macam mana dia ni, kononnya, Altantuya, interpreter lah, mengikut cerita, dan dia dihutang commission, dalam usaha dia tolong negotiate when nobody has met her. And the other thing is, dia kata semua pegawai yang terlibat di dalam kontrak ni, speak English. Dia orang cakap, they can speak bahasa Inggeris.
So they talk to sesiapa sekalipun lah, baik dia nak bincang dengan Razak ke dengan apa, they can negotiate in English. Everybody speaks English. Tak ada orang seorang yang tak boleh cakap orang putih. So to say that to meet this French you need interpreter. Why do you need interpreter when we all speak English? Di Malaysia lagi bagus semua. Everybody speaks English in Malaysia. Di syarikat tersebut juga sama. We don't need interpreter. And the other thing is, Altantuya, she doesn't speak English well. Her English very poor. Macam mana you adakan interpreter? Dua pihak yang, two parties that speak English, negotiate using an interpreter who does not speak English. Jadi, French police kata, cerita ni tak betul ni. Interpreter, kononnya dia interpreter. And interpreter ni, upah dia sampai $500,000 just for interpreter. Saya pergi Beijing hari tu, saya bayar $100 saja for interpreter. Interpreter pula ni is an English student from university. Teenagers maknanya. 18, 19 years old, 20 years old lah. These are interpreters who speak English and dia bantu kita interpret, bagi $100 saja. Lepas tu bawa pergi makan lah ini tu. That's all. They just want to be taken out and everything. Yeah, but I was with my wife lah just to make sure. Walaupun saya bawa dia keluar makan dan sebagainya, isteri saya ada. So the point is $500,000 to interpret somebody yang tak cakap bahasa Inggeris, interpret untuk dua pihak yang speak perfect English. So the French police rejected everything. So dia kata cerita ni memang karut. Cerita ni came from Bala. Bala yang cerita benda ni. So they rejected. So akhirnya statement Bala ni ditolak. Rejected oleh French police. Dia kata tidak konsisten and tidak logic. Not consistent and not logic. Akhirnya ialah Bala balik Malaysia. Lepas tu dia join PKR. Dia campaign untuk pilihan raya dan dia mati. Kena heart attack. You see. So that's a real story lah. So benda ni yang Al Jazeera punya interview 2 hari dulu ni, which lawyer Sirul dan juga IGP reject, kata tak betul. It's true lah. 13 years ago kita dah dapat cerita dari French police. Pandangan French police banyak cerita ni bohong, banyak karut. And Sirul pun interview dia 25 minit, dia cerita banyak. Tapi yang penting sekali dia tak cerita, iaitu bos dia, DSP Musa Safri. Arahan datang dari dia untuk selesai masalah Altantuya. At the request of Razak Baginda. Tapi Razak Baginda kata tolong selesai. Dia tak kata suruh bunuh. So that's why Razak pun tidak akhirnya dibicarakan dan didapati bersalah. So these are the real stories yang kita dah dapat lama dah. Ini 2006 and then 2010, 2010, and sekarang ni timbul balik pula cerita ni. 17 tahun kemudian, 17 years later, timbul balik cerita ni yang interview Sirul yang banyak karut, banyak tak betul. Assalamualaikum. Salam sejahtera.